Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berkesempatan sekali lagi untuk datang bersama dalam majlis KPP, di mana pada saban kalinya kita datang dan datang, tidak lain dan tidak bukan hanyalah semata-mata untuk mempertajamkan ilmu kemahiran pengucapan awam. Dan sedar ataupun tidak sedar, mahu tidak mahu, tempoh setahun telah berlalu. Sekarang kita dah di penghujung tahun 2012. Sepanjang tempoh setahun ini, pelbagai kenangan yang kita telah lalui, sama ada manis, pahit, gemilang ataupun malang. Bagi saya, bila saya diberikan tema untuk berucap mengenai kenangan sepanjang 2012, saya fikir-fikir dan ingat-ingat, tak adalah apa yang cemerlang sangat dan yang malang pun. Tetapi hanya satu antara yang biasa-biasa tu memang menarik dan memang terlekat di hati saya. Bila saya ingat kembali di tajuk di awal tahun 2012, lebih kurang pada tanggal Februari, saya pada satu malam saya membuat panggilan telefon kepada saudara saya, saudara Bahar, dan atas urusan rasanya perniagaan saham. Dan bila saya telefon dan dia mengangkat telefon itu, saya mendengar satu ucapan yang menarik hati saya, bergema di dalam telefon saya, dan saya rasa macam dia di dalam satu mesyuarat akun UMNO, kerana dia orang kuat UMNO. Lalu saya bertanya beliau, dan dia mengatakan beliau sedang menghadiri dalam kelab pidato perdana. Oh, saya katakan pada beliau, saya memang tertarik dan saya minat, kerana mendengar suara yang sedang pengucap pada masa itu adalah begitu menarik sekali. Bila saya imbau-imbau sekali, suara itu saya rasa adalah suara saudara Sahrir kita. Jadi bermula daripada situ, bila dia memberi satu nombor untuk dihubungi, maka saya menghubungi nombor yang tertera di edaran yang diberikan kepada saya, dan yang mengangkat telefon itu pula diangkat oleh saudari Sandy dengan suara yang begitu ceria dan menggamit untuk sesiapa saja mendatang menyertai beliau. Dan saya membuat ketetapan, dan seterusnya pada malam yang terdekat itu, pada mengikut jadual saya datang, dan Cik Sandy sudah sedia menunggu daripada bawah tangga dan mengiringi saya sehinggalah ke dalam dewan ini. Itulah kenangan yang saya ingin bawa pada malam ini, yang bertajuk KPP, yakni Kelab Pidato Perdana, memberiku transformasi. Kenapa saya mengatakan KPP itu memberi saya transformasi? Saya akan memberi 3 hujah pada malam ini, di mana hujah-hujah itu akan saya perincikan satu persatu pada malam ini, kemudian nanti.
Walau bagaimanapun, sebelum itu saya memang tercari-cari untuk menyertai program-program yang boleh memberi kemahiran pada pengucapan, dan saya telah pun menyertai 2 kursus di universiti, bermakna saya telah masuk 2 universiti hanya untuk pengucapan awal. Pertama, Universiti Kebangsaan Malaysia dalam tahun awal 90-an, akhir 90-an. Program itu selama seminggu. Tetapi apa yang saya dapat, walaupun pensyarahnya adalah pada masa itu tokoh yang agak terkemuka dalam bidang komunikasi, yaitu saya masih ingat Dr. Asyah Sardi. Tetapi apa yang saya perolehi, kita semua peserta yang ramainya dalam beratus orang ditempatkan dalam dewan kuliah yang besar, dan pensyarah hanya bersyarah dengan pelbagai tekniknya, dengan gayanya, teori, falsafahnya, sejarahnya, tetapi kita hanyalah mendengar. Dan bernasib baik di akhir kursus selama 7 hari saya mendapat peluang sekali sahaja di hujung sesi untuk berucap. Begitu juga saya masuk universiti yang kedua, Universiti Putra Malaysia, yang agak timbul agak terkenal juga dalam bidang komunikasi, kerana dia ada satu fakulti komunikasi yang agak unggul. Dan saya diberi kesempatan menyertai salah satu semester pelajar yang mempelajari tajuk komunikasi selama 6 bulan. Tetapi itu juga kaedahnya, selama 6 bulan kita hanya mendengar kuliah, dan di akhir sesi 6 bulan hanyalah berkesempatan 1 kali. Tetapi berbeza dengan bila saya menyertai KPP, saya datang saja untuk mendengar pengenalan kepada KPP. Saya telah diberi peluang untuk menyertai pada sesi pertama itu satu debat, satu perdebatan, dan saya masih ingat tajuk pertama saya berucap dalam KPP adalah mendebatkan antara pro dan kontra poligami. Dan itulah kelebihan KPP. Itulah hujah saya yang pertama. Di KPP sesiapa saja yang datang, dia terus diberi peluang, kesempatan untuk bercakap. Cakaplah setakat apa yang boleh cakap, kerana dalam pentingnya dalam pengucapan awal hanyalah kemahiran bercakap. Teori dan teknik-teknik itu mungkin boleh disusuli kemudian. Kalaulah pandai teorinya, pandai teknik-tekniknya, tapi kemahiran dan yang paling penting adalah keberanian untuk tampil ke depan. Saya pasti bukan setiap orang boleh berani dan tampil berdiri di depan kalau tanpa kebiasaan. Hujah saya yang kedua, dalam KPP kita mempunyai 28 siri pengucapan, di mana 28 siri ini adalah memang sudah lebih untuk memahirkan diri. Kerana kalau kita bandingkan seorang penceramah bebas dalam yang kita kata yang begitu sepenuh masa kerjanya sebagai penceramah bebas pun, dia nak mencapai 28 siri ucapan ini pun agak sukar. Mungkin dalam mengambil masa beberapa lama juga. Tapi kita mungkin dalam setahun memang telah dapat 28. Dan yang hujah yang saya ketiga, kerana KPP mendaulatkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu sekarang ini telah bercampur aduk dalam pengucapan, sehingga kalau orang-orang yang kita kata bijak pandai, yang mementingkan bahasa, sehingga ke pensyarah-pensyarah universiti ataupun pemimpin-pemimpin politik, bila bercakap saja tidak akan banyak masuk bahasa-bahasa Inggeris yang dicampur dan menjadi bahasa raja. Ini
akan lama kelamaan akan membuat bahasa Melayu akan pupus, hilang di dunia. Sebagai kesimpulan, saya memang dapat rasakan bahawa diri saya telah mendapat satu transformasi daripada menyertai KPP. Kalau dulu saya rasa begitu sukar untuk datang ke depan, sehingga kan saya di dalam majlis tertentu saya merasa risau, takut saya terpilih untuk dipanggil berucap. Tapi sekarang insya-Allah saya rasa kalau peluang kesempatan, sehingga kan kalau dikehendaki menjadi seorang ejen kempen pilihan raya mana-mana parti pun saya insya-Allah saya bersedia. Jadi saya berseru kepada rakan-rakan pada malam ini dan boleh sebarkan kepada mana yang belum datang menyertai KPP, sertailah KPP, kerana KPP memberi manfaat yang boleh meningkatkan diri tuan-tuan daripada tahap yang dulu meningkat kepada tahap yang lain daripada yang biasa. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum.